Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 28 Mei. Bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. 25 kluster sambutan Aidilfitri direkodkan paling tinggi di Tumpat dengan 224 kes. Kes COVID-19 lepasi angka 8,000, Sultan Johor cadang PKP menyeluruh bersasar. Kluster sambutan Hari Raya Aidilfitri direkodkan sehingga hari ini. Ia melibatkan 887 kes positif COVID-19, manakala 3,309 individu sedang menunggu keputusan saringan. Kluster sambutan Hari Raya Aidilfitri paling tinggi direkodkan di Tumpat, Kelantan dengan 224 kes. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya menegaskan ia adalah akibat pelanggaran prosedur operasi standard SOP walaupun larangan rentas negeri dan daerah serta kunjungan hari raya dikuatkuasakan. Turut merekodkan kluster berkaitan adalah di Labuan dengan kluster Simpang Sahari yang merekodkan sebanyak 123 kes. KKM turut melaporkan kebanyakan kes positif adalah melibatkan individu yang tidak bergejala. Bagi kluster ini, sebanyak 699 kes telah tidak bergejala yang telah dikesan berbanding yang bergejala iaitu 151 kes. Dalam pada itu, kerajaan bersetuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD di beberapa lokaliti melibatkan negeri Sabah, Selangor, Pahang, Terengganu dan Johor. Pelaksanaan PKPD dengan jumlah kawasan tertinggi melibatkan negeri Terengganu dengan 21 mukim. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan PKPD di Pahang pula melibatkan Felda Jerantut dan Kampung Baru Melayu Bentong. Manakala di Johor melibatkan Taman Sinar Harapan, Tampoi, Johor Baru. Di Selangor pula melibatkan Taman Pertama dan Taman Serendah di Sabak Bernam. Selain 3 lokaliti di Tawau, Sabah. Dalam pada itu, Datuk Ismail Sabri turut memaklumkan PKPD di Kampung Lubuk Redan, Alur Gajah dilanjutkan sehingga 5 Jun. Manakala PKPD di Lorong 2, Kampung Kongsi 8, Tawau, Sabah dilanjutkan sehingga 12 Jun. Sementara itu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mencadangkan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyeluruh secara bersasar bagi negeri bersempadan sebagai usaha menangani peningkatan kes COVID-19 dalam negara. Tegas baginda, ini boleh dilakukan tanpa menghentikan kegiatan ekonomi negara secara keseluruhannya. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Johor, baginda memberi contoh zon selatan seperti Johor, Negeri Sembilan dan Melaka dijalankan sekatan perjalanan selama 2 minggu, diikuti zon lain seperti di Pantai Timur. Titah baginda, negeri yang tidak dikenakan PKP menyeluruh itu boleh meneruskan kegiatan ekonomi berdasarkan SOP PKP biasa dan dengan itu bilangan kes dapat ditangani tanpa menutup kegiatan ekonomi negara secara keseluruhannya. Baginda turut melahirkan rasa bimbang terhadap situasi COVID-19 dalam negara ketika ini. Seperti yang diunjurkan Kementerian Kesihatan pada 14 Mei lalu, jumlah kes baru harian COVID-19 di Malaysia mencapai angka 8,000 hari ini dengan 8,290 kes dilaporkan. Ia kes tertinggi sejak COVID-19 menular di negara ini pada Januari tahun lepas, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif jangkitan kini sebanyak 549,514 kes, manakala jumlah kes aktif meningkat kepada 72,823. Jumlah kes sembuh pula 4,814. 61 kes kematian turut dilaporkan hari ini, menjadikan jumlahnya kini 2,552 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri.
Cadangan penurunan kuasa kepada Jabatan Tenaga Kerja JTK untuk mengambil tindakan terhadap majikan yang ingkar SOP bekerja dari rumah BDR dibawa ke Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN hari ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, ketika ini peraturan itu tertakluk di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 dan hanya Kementerian Kesihatan mempunyai kuasa bertindak terhadap majikan yang ingkar SOP tersebut. Kementerian Sumber Manusia menerima banyak aduan mengenai majikan swasta yang masih memaksa pekerja mereka datang ke pejabat untuk bekerja namun tidak dapat mengambil tindakan kerana tiada kuasa. Jika cadangan penurunan kuasa diluluskan MKN, Jabatan Tenaga Kerja boleh terus melakukan penguatkuasaan dengan mengkompaun majikan yang ingkar SOP BDR. Majikan atau syarikat yang ingkar berdepan kompaun RM50,000 manakala individu RM10,000. Dengan pihak industri ataupun pihak majikan, kita dah mula sampai satu tahap yang kurang memuaskan dari segi penularan COVID-19. Walaupun Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan telah mengambil pelbagai usaha, kita mungkin tak akan berjaya sekiranya tiada sokongan daripada semua lapisan masyarakat termasuk pihak industri ataupun majikan. Saya minta kalau boleh merayu kepada majikan, ikutlah segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan sebab kita sama-sama memutuskan rantai COVID-19. Datuk Seri Saravanan ditemui media selepas mengetuai operasi pematuhan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446 serta SOP PKP 3.0 di Seri Kembangan, Selangor. Bermula 1 Februari sehingga semalam, hampir 19,000 majikan di seluruh negara sudah diperiksa melibatkan lebih 1.5 juta pekerja. Saya menggigil sebenarnya. Air mata saya sebenarnya mengalir. Saya memang cukup sedih. Masa zaman mula-mula tu, dekat sebulan juga saya tak balik. Tak boleh, kita takut. Ada yang meninggal dengan usia yang terlalu muda. Susulan peningkatan kes harian COVID-19 semakin kritikal, semua acara sempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan yang di Pertuan Agong tahun ini ditangguhkan. Istana Negara memaklumkan penangguhan itu mendapat perkenan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah setelah mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan umum serta untuk melindungi nyawa rakyat demi mengelak krisis kesihatan yang lebih buruk. Bagaimanapun, Istana Negara menjelaskan tarikh 7 Jun 2021 tetap diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am atau cuti umum. Istana Negara turut memaklumkan perkenaan itu juga sebagai langkah perlindungan kerana negara masih lagi menghadapi dan memerangi penularan pandemik tersebut. Kesemua acara ditangguhkan ke satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Ini merupakan kali kedua semua acara sambutan ulang tahun Kepeteraan yang di Pertuan Agong ditangguhkan. Bakal jemaah haji lebih bersedia mental dan fizikal bagi menerima vaksin kali ini sebelum pergi menunaikan haji. Jika sebelum ini mereka telah mendapatkan vaksin pneumokokal, kini dengan keperluan semasa mereka menerima vaksin COVID-19. Menurut Pegawai Perubatan Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Putrajaya, Dr. Wan Nur Syazwani Wan Muhammad Nur, pemberian vaksin untuk bakal jemaah haji telah bermula pada 19 Mei lalu dengan 30 ke 40 orang penerima untuk sehari. Jelas Dr. Wan Nur Syazwani, mereka menerima vaksin dalam keadaan persekitaran lebih selesa khususnya dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat serta persediaan sekiranya terdapat kesan sampingan selepas mendapatkan vaksin. Kebanyakan mereka memang dah dapat pneumokokal dulu sebelum datang untuk vaksin COVID ni. Untuk sekarang nak dikatakan untuk itu pun mungkin juga sebab badan dah memang ada immunity terhadap tu kan. So untuk sekarang ni memang kita tak ada masalah lah sehingga yang kita dah start hari Isnin hari tu sampai sekarang. Sementara itu, bagi bakal jemaah haji, mereka tidak gementar, malah yakin dengan pengurusan petugas perubatan dan saranan kerajaan dalam mendapatkan vaksin. Rasa tu macam itulah sebab yang
vaksin yang meningkatkan pun kira tak ada kesan sampingan pun tak, orang kata tak teruk kan. Oh, ini pun kita tawakal je lah yang ni. Anak-anak pun, diorang pun ni lah, bersetujulah saya buat kan, sebab diorang pun memang memohon kan, cuma belum lagi dipanggil tu saja. Betul juga sebab yang nak rasa nervous tu time dekat yang menenggokal tu lah, yang first time dapat vaksin. So, tapi sekarang ni rasa macam tak ada nervous sangat lah. So macam dah ready lah nak terima the second vaksin. Bakal jemaah hanya dibolehkan menerima sama ada Pfizer-BioNTech atau AstraZeneca bergantung kepada tahap kesihatan mereka. Untuk mendapatkan dos kedua, mereka perlu kembali selepas 21 hari suntikan dos pertama Pfizer-BioNTech, manakala 3 bulan bagi penerima AstraZeneca. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail merayu rakyat negeri itu supaya segera mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Langkah itu penting ke arah mewujudkan imuniti kelompok dalam kalangan rakyat dengan segera. Datuk Seri Wan Rosdi berkata dengan mendaftar sebagai penerima vaksin, ia juga akan membantu usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 di negeri itu. Sehingga kini jumlah rakyat Pahang yang telah mendaftar masih berada di tahap rendah dengan hanya kira-kira 415,000 orang atau 34.6% berbanding sasaran 1.2 juta orang. Pharma Niaga yakin mampu penuhi kontrak edar 12 juta dos vaksin Sinovac menjelang Julai. Paparannya dalam segmen ekonomi, teruskan setia bersama kami. Cari kerja semakin senang dengan My Future Jobs. Rancang kerjaya barumu atau temui calon terbaik untuk isi kekosongan. Kami bantu tak kira siapa bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersama. Layari myfuturejobs.gov.my hari ini. Oh raya, janganlah pening kepala. Semua boleh siap apa, cinta tolong kita. Dah nak raya, Aidilfitri jawapannya. Sebarang disambut ceria, saya penuh idea. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Pharma Niaga Berhad bersedia dan yakin dalam memenuhi tuntutan kontrak kerajaan untuk mengedarkan 12 juta dos vaksin Sinovac menjelang Julai. Pharma Niaga komited untuk membantu mencapai objektif imuniti kelompok secepat mungkin dengan membekalkan vaksin Sinovac kepada kerajaan negeri dan sektor swasta tertakluk kepada kebenaran dan faktor permintaan. Pengarah urusan kumpulan Pharma Niaga, Datuk Zulkarnain Mat Yusof menjelaskan ia meliputi sejumlah 5.09 juta dos vaksin pukal dan siap atau fill and finish dan 6.9 juta dos lagi vaksin siap. We expect that we're going to start supply to the state government and also to the private sectors by third week or fourth week of June, depend on the current government obligation ataupun government request. If they would like to purchase our proposal has been accepted by the government. Beliau menjelaskan perkara itu menerusi sidang media pengumuman keputusan suku pertama tahun kewangan 2021 yang berlangsung secara maya.
Prestasi perdagangan Malaysia kekal kukuh dengan nilai ekspor berjumlah 105.62 bilion ringgit April lalu, meningkat 63% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri BT dalam satu kenyataan berkata, ini merupakan pertumbuhan terpantas direkodkan sejak Februari 1998 dan mencatat kenaikan 8 bulan berturut-turut bagi tempoh tahun ke tahun sejak September 2020. Keseluruhan dagangan bagi April 2021 berkembang 43.2% kepada 190.76 bilion ringgit berbanding April 2020. Import meningkat 24.4% kepada 85.14 bilion ringgit. Manakala lebihan dagangan melonjak 663.5% kepada 20.48 bilion ringgit. Pertumbuhan ekspor disokong kenaikan permintaan global terutama barangan elektrik dan elektronik, khususnya semikonduktor. Antara pasaran ekspor utama termasuk ASEAN, China, Amerika Syarikat dan Jepun bagi tempoh berkenaan. Bagi 4 bulan pertama tahun ini, perdagangan negara berkembang 21.4% kepada 696.46 bilion ringgit. Pemain industri pembinaan dan hartanah tempatan komited memastikan pemaju dan kontraktor mematuhi prosedur operasi standard SOP di tapak pembinaan seluruh negara. Langkah itu penting bagi membantu kerajaan membendung wabak berkenaan sekaligus mengelak penularan kes baharu di tapak pembinaan. Persatuan Kontraktor Bumiputera Malaysia bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan SOP di tapak bina dan penempatan pekerja. Kerajaan telah pun menyatakan dan melalui CIDB telah pun meletakkan bahawa tidak lebih daripada 4 orang daripada tempat kabin mereka itu. Jadi inilah menarik kerana kita telah membuat pemantauan dan syukur alhamdulillah pemantauan ini telah pun mereka patuhi. Jadi kita tak rasa industri pembinaan merupakan penyumbang kepada masalah COVID inilah. Kalau ada sekalipun sangat kecil dan kita telah pun membuat pemantauan yang lebih teliti dengan penguasaan yang rapi oleh CIDB, oleh MITI sendiri. Jadi kita merasakan inilah penting. Beliau mengulas perkara itu menerusi sidang media secara maya. Pengguna perlu berdisiplin senaraikan barangan yang hendak dibeli sebelum ke pasaraya. Paparannya seketika nanti. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan CITF dan selangkah memberi jaminan untuk menyelesaikan aduan berhubung janji temu vaksin AstraZeneca. Ini susulan ada individu yang diberikan janji temu vaksin itu meskipun tidak membuat tempahan ketika slot dibuka tempoh hari. Menerusi satu kenyataan bersama, pihak CITF mendapati beberapa slot vaksin AstraZeneca telah ditempah bagi pihak orang lain tanpa mendapat persetujuan individu berkenaan. Selain itu, pihaknya juga mendapati tempahan yang dibuat telah dilakukan menggunakan alamat IP yang sama. Pihak selangkah akan memastikan bahawa individu yang terbabit akan mendapatkan semula janji temu yang terdahulu. CITF juga akan bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk memastikan lebih ramai individu akan menerima vaksin agar sasaran imuniti kelompok berjaya dicapai. Seramai 17,000 penduduk daripada 3,500 isi rumah di Mukim Kuala Berang terlibat dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Mukim Kuala Berang merupakan lokasi kedua dikenakan PKPD di Terengganu selepas 15 mukim di daerah Besut susulan peningkatan kes COVID-19. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Adli Mat Daud berkata sebanyak 9 sekatan jalan raya SJR dilaksanakan sepanjang tempoh PKPD dikuatkuasakan bermula tengah malam ini sehingga 11 Jun. 5 SJR di laluan utama manakala 4 lagi di laluan tikus yang dilaksanakan secara kekal. Untuk memastikan semua warga penduduk di dalam kawasan yang dikenakan PKPD ini mematuhi SOP yang telah ditetapkan
PKPD ini diadakan ekoran daripada perebakan wabak COVID-19 dalam tempoh 14 hari di dalam kawasan Mukim Kuala Lumpur ini telah menunjukkan angka 65 kes sehingga semalam. Seramai 80 anggota pelbagai agensi akan ditugaskan mengawal SGR terbabit bagi memastikan penduduk mematuhi SOP ditetapkan. Saya setuju sebenarnya untuk buat PKPD ni sebab untuk menghalang penularan virus ni. Tapi sebaiknya kalau nak buat total lockdown terus. 3 minggu ke supaya orang luar tak boleh masuk tu ke Terengganu ni. Sebaiknya. Ia naik mendadak hari ni baik tutup dua sementara. Tak ada orang kerja je lah. Orang kerja tu lah. Oh, main kerja hari. Perhimpunan tanpa pematuhan SOP dan rentas negeri penyumbang terbesar kepada peningkatan kes positif COVID-19 di Pahang. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Bahari Cik Awal Ngah berkata, ada yang melakukan majlis perkahwinan, tahlil atau hari jadi semasa cuti sekolah pada penghujung Mac lepas dengan Pahang ketika itu berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Pahang setakat semalam ialah 8,649 kes dengan 6,930 sudah sembuh selain 52 kematian direkodkan. Datuk Dr. Bahari berharap kes baru akan berkurangan dalam tempoh 2 minggu lagi mengambil kira pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang kini berkuat kuasa di sebahagian besar Kuantan selain Bera, Temerloh, Jerantut dan Raub. Jumlah kes positif COVID-19 yang dikesan di seluruh daerah Kuantan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak pertengahan bulan Mac lalu sehingga kini. Setakat semalam, 1,002 kes positif dicatat di daerah Kuantan. Berdasarkan rekod bermula 14 Mei lalu, kes positif menunjukkan peningkatan dengan purata 80 hingga 100 kes sehari berbanding kurang daripada 10 kes sehari yang dilaporkan pada awal Mac lalu. Sehubungan itu, Datuk Dr. Bahari merayu semua penduduk dalam kawasan PKPD khususnya di Kuantan agar kekal berkurung di rumah bagi mengelak penularan dalam komuniti kerana berkemungkinan ada individu tidak tahu dijangkiti wabak itu. Ekoran tidak mempunyai gejala pada peringkat awal. Masyarakat orang asli suku kaum Batik di Kampung Aring 5, Gua Musang terbuka hati mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin selepas melihat tren peningkatan jumlah kes positif COVID-19. Pendaftaran yang dilakukan secara manual dan terbuka di kampung itu sejak 2 minggu lalu mendapat sambutan golongan dewasa dan warga emas. Mereka yang ditemui berharap kerajaan tidak terlepas pandang keperluan suntikan vaksin kepada penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman. Mereka tidak melepaskan peluang mendaftar selepas Jabatan Kemajuan Orang Asli menyerahkan borang kepada penghulu kampung. Dah disediakan borang ni, alhamdulillah lah ramai yang datang. Kira memudahkan orang kata kerja lah. Tugas kita sebagai untuk berdaftar. Sebab vaksin ni memang rasa kira okeylah bagi penduduk kampung. Sebab kita nak mengelak daripada wabak ni. Kita nak mengelak daripada wabak yang menular sekarang ni. Dah banyak, maknanya kita pun seperti mana yang telah disarankan oleh kerajaan, kita juga ambil lah. Kerjasama lah dengan apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Dah daftar dah, cuma kita orang tunggu suntik je. Kalau boleh kerajaan jangan lupalah kira orang asli kampung Aring 5, kira perkampungan pemandaran macam ni. Kita bila-bila masa lah. Kalau boleh kita orang tunggu bila-bila masa je, kita orang tengah tunggu. Saya jadi amat terima kasih kerana penduduk Aring, Kampung Aring ni sudi untuk mendaftar suntikan COVID vaksin ni sebab kita merasa untuk kebaikan lah, untuk kebaikan semua kampung lah. Jadi macam penduduk Aring ni tak ada bermasalah dalam COVID
vaksin untuk bekerjasama seperti orang kampung dan apa yang kerajaan menyampaikan, jadi untuk kita kerjasama. Baik, ini berita yang baru kami terima. Sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri petang tadi memutuskan pelaksanaan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau total lockdown fasa pertama di seluruh negara. Ia akan dilaksanakan bagi tempoh 14 hari mulai 1 hingga 14 Jun ini. Sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang akan disenaraikan oleh MKN. Keputusan ini dibuat selepas mengambil kira situasi terkini penularan COVID-19 dengan jumlah kes harian telah melebihi 8,000 kes dan kes aktif melebihi 70,000 kes. Dengan peningkatan kes-kes harian yang menunjukkan tren kenaikan mendadak, kapasiti hospital di seluruh negara untuk merawat pesakit juga semakin terhad. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP menafikan dakwaan semua pasaraya di kawasan dikenakan PKPD hanya dibenarkan beroperasi separuh hari. Sebaliknya, semua pasaraya di kawasan tersebut dibenarkan beroperasi bermula 8 pagi hingga 8 malam. Timbalan Menterinya Datuk Rosli Wahid berkata dakwaan yang ditularkan itu telah menyebabkan berlakunya pembelian panik. Bermula esok sehingga 11 Jun, Mukim Kuala Berang, Hulu Terengganu dikenakan PKPD disebabkan kes COVID-19 yang meningkat. Meskipun PKPD dikenakan, ketua keluarga dibenarkan keluar membeli barangan keperluan harian di kawasan terlibat. Datuk Rosli yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu berkata, KPDNHEP telah memastikan semua barangan mencukupi untuk menampung keperluan penduduk. 20 peruncit terpilih dan pemborong daerah terpilih dibenarkan menyimpan lebih 20% daripada had simpanan barangan kawalan. Baiklah, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama dengan Akhtar Hamzah, silakan. Syafiq dan Syahrul perkuat jentera serangan Harimau Malaya. Bahang final Liga Juara-Juara Eropah mulai dirasai. Assalamualaikum, terima kasih Syaril dan juga Margaret. Kurang 5 jam sebelum aksi Persahabatan Malaysia menentang Bahrain bermula, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho bakal memberikan peluang buat dua penyerang negara, Syafiq Ahmad dan Nusharud Ilan Talaha, bagi merobek gawang lawan di Stadium Nasional Bahrain iaitu Rifah. Perlawanan tersebut adalah sebahagian persediaan menghadapi kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Menurut Cheng Ho, perlawanan menentang pasukan di ranking ke-98 dunia itu bukan sahaja untuk menguji pemain, malah menjadi medan mendapatkan corak taktikal terbaik sebelum menentang Emirat Arab Bersatu UAE pada 3 Jun ini. Kalau kita lihat pemain-pemain yang kita bawa, macam contoh Syafiq Ahmad, macam Mak Yu, dan kita ada juga Lokman sebagai pengganti. So kita masih lagi finalize lah dari segi siapa pengganti di bola, tetapi saya rasa pemain macam contoh Syafiq Ahmad dan Mak Yu dah lama bersama dengan pasukan. So saya rasa kedua-dua pemain ini kita akan beri peluang lah untuk nantikan di Paula, dan kita harap mereka boleh menggalas tugas tersebut dan boleh membawa kejayaan kepada pasukan juga. Yang penting adalah kita nak lihat balik di atas dalam padang tu, dari segi keserasian setiap pemain dan juga dari segi semangat bermain sebagai satu pasukan, itu cukup penting. Sementara Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FM Stuart Ramalingam turut berharap perlawanan menentang Bahrain mampu membantu pemain mendapatkan keserasian sebelum memulakan kempen kelayakan. Perlawanan malam ini adalah perlawanan persediaan untuk tiga perlawanan yang amat penting untuk kita. Saya rasa Tan Cheng Ho memerlukan perlawanan ini untuk mendapat keserasian pemain dengan corak permainan
yang dia perlukan, dan 1.5 tahun pasukan tidak bersama, saya rasa kita kena bagi ruang untuk Coach Tan Cheng Ho mencaturkan corak perlawanan hari ini. Selepas UAE, Harimau Malaya perlu mengharungi 2 lagi baki aksi kelayakan berdepan Vietnam di Stadium Al Maktoum pada 12 Jun dan menentang Thailand di gelanggang sama 16 Jun ini. Susulan penarikan diri Korea Utara dalam kumpulan H pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC hari ini mengumumkan semua keputusan pasukan tempat kedua hingga keempat dalam kumpulan A hingga G menentang pasukan tercorot setiap kumpulan tidak sah dan terbatal. Bagi Setiausaha Agong Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Stuart Ramalingam, keputusan ini diterima dengan hati terbuka. Menurut beliau, keputusan tersebut tidak akan menghalang fokus skuad Harimau Malaya untuk mendapatkan keputusan positif dalam kempen kelaikan yang akan bermula 3 Jun ini. Mengenai kenyataan FIFA dan AFC tempoh hari, FAM telah berhubung dengan AFC untuk memastikan pemahaman keputusan AFC adalah jelas dan tepat, dan apa yang daripada pandangan FAM adalah jelas kita telah faham apa yang diputuskan oleh FIFA. Tetapi ada juga beberapa negara lain telah berhubung dengan saya dan pemahaman mereka sedikit berbeza. Di sini saya rasa apa-apa keputusan yang dikeluarkan daripada AFC dan FIFA tidak akan mengubah hala tuju target kepada Tan Cheng Ho dan semua pemain pasukan kebangsaan adalah untuk kita menghadapi 3 perlawanan yang amat besar dengan harapan kita akan memenangi semua perlawanan tersebut. Dalam pada itu, pengendali Harimau Malaya Tan Cheng Ho menganggap keputusan berkenaan adil sekaligus menuntut anak buahnya lebih berusaha untuk mencatatkan keputusan positif pada baki 3 perlawanan akan datang. Ya, memang on paper jalan selamat tu ialah kena menang semua perlawanan, tetapi bola sepak bukan kata kita kena menang. Saya rasa pasukan lain tu juga nak dapat kemenangan. So it's a fair chance to dalam grup kita lah. So saya rasa kita perlu bekerja keras untuk pastikan kita dapatkan perlawanan atau keputusan yang positif lah. Itu saja yang kita lihat lah, bukan satu tekanan yang terlalu tinggi. Ranking skuad Harimau Malaya kekal berada di tangga ke-153. Perkara itu diketahui selepas kemaskini oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menurut Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, menerusi laman sosialnya, ranking terbabit sama seperti kedudukan yang dikemaskini pada 7 April lalu. Kali terakhir ranking skuad Harimau Malaya naik adalah pada November tahun lalu apabila Malaysia menganjak 1 anak tangga daripada 154 meskipun tidak mengharungi sebarang aksi antarabangsa pada tahun ini. Dalam pada itu, kemaskini kedudukan ranking berikutnya adalah pada 12 Ogos nanti. Dan menjelang Olimpik Tokyo 2020, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Arul Selvaraj menyuarakan kebimbangan sekiranya tuan rumah Jepun menolak penyertaan Malaysia ke Tamasya Tokyo disebabkan peningkatan kes COVID-19. Ia susulan timbul desas-desus mengatakan negara matahari terbit berkenaan akan menolak penyertaan India atas alasan yang sama. Menurut beliau, tidak mustahil penganjur menolak penyertaan negara ke Sukan Olimpik sekiranya jumlah kes COVID-19 tidak menurun. Setakat ni yang merisaukan adalah negara kita sendiri. Sebelum ni kita bercerita tentang India, mungkin besar kemungkinan Jepun tidak akan memberikan visa kepada Indian Olympic team. Tetapi sekarang we have overtaken, I think we are just behind India ataupun overtaken India. So saya rasa we are just behind India, right? So besar kemungkinan mungkin kita pun tak diberikan.
Meskipun skuad hoki negara tidak tersenarai dalam pasukan layak ke tamasya itu, Arul sentiasa memastikan anak buahnya bersedia kerana mereka merupakan pilihan pertama sekiranya ada pasukan yang menarik diri. Saudara, sementara tadi telah pun masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM memaklumkan pihaknya dihimpit dilema bagi menyenaraikan pelumba terbaik bagi Sukan SEA 2021 di Hanoi. Ia berikutan tiada pertandingan dalam masa terdekat yang dapat dianjurkan bagi menilai kemampuan pelumba selain terpaksa menunda kejohanan berbasikal kebangsaan 2021 dinilai kerana peningkatan kes baharu COVID-19. Presiden PKBM Dato' Abu Samah Abdul Wahab berkata kejohanan itu sepatutnya menjadi medan persediaan pelumba negara menghadapi Sukan SEA di Hanoi dan Olimpik 2020. PKBM tidak akan dapat meneruskan rancangan untuk mengajukan kejohanan trek bangsaan sebab dengan keadaan COVID-19 ini, saya rasa dengan keadaan PKP sebab perkara ini memang kita tidak akan dapat kelulusan daripada pihak kementerian dan oleh sebab itu yang pentingnya adalah penganjuran untuk National Championship yang kita jadualkan pada 25 dan 26 Jun yang akan datang. Tetapi ini pun masih menjadi tanda tanya sebab masalah yang sama. Tambahnya, selepas Majlis Keselamatan Negara MKN tidak membenarkan kejohanan itu berlangsung, pihak PKBM dan Majlis Olimpik Malaysia perlu mencari jalan lain untuk memilih atlet ketemasya di Hanoi. Terdahulu, PKBM merancang menghantar gabungan pelumba Terengganu Cycling Team dan tim Sapura Cycling untuk membawa cabaran negara ke Sukan SEA November ini. Baik, kita beralih ke perkembangan isu sepak takraw negara. Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF menyokong penubuhan entiti baharu bagi menggantikan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM. Perkara itu terbukti menerusi surat sokongan dikeluarkan persekutuan tersebut. Menurut Presiden Persatuan Sepak Takraw Selangor PSS, Datuk Makiman Kobiran, pihaknya telah menerima surat sokongan daripada ASTAF sebelum menyerahkannya kepada Pesuruhjaya Sukan untuk kelulusan pendaftaran sebagai penubuhan yang sah. Ketika ini, pihaknya sedang menanti kelulusan sebelum mendapat pengiktirafan ASTAF dan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF. Dalam pada itu, Timbalan Presiden PSM, Datuk Akramuddin Aziz yang kini memangku tugas Presiden, digesa segera melaksanakan tugas berkaitan bagi menyelamatkan PSM daripada terus digantung. Ketika ini, Pesuruhjaya Sukan Ibrahim Muhammad Yusof mengesahkan telah menerima permohonan rasmi penubuhan entiti baharu bagi menggantikan PSM. Sementara itu, ASTAF mengeluarkan peringatan kepada PSM untuk mengemukakan rayuan bagi mengelak penyingkiran daripada menyertai persekutuan itu. Menurut badan berkenaan, tempoh rayuan 14 hari berkenaan akan tamat Khamis minggu hadapan. Menurut surat dikeluarkan kepada PSM, ASTAF turut meminta persatuan menjelaskan bayaran $15,000 Amerika sebagai kos tata cara pendengkaran disiplin. PSM juga perlu membayar $2,000 sebagai yuran rayuan. Susulan keputusan Persekutuan Badminton Dunia BWF mengekalkan sistem pemarkahan 21 mata menerusi 3 set. Persatuan Badminton Malaysia BMM menerima dengan hati terbuka keputusan tersebut biarpun mendapat pelbagai reaksi daripada pihak lain. Perkara tersebut disuarakan pengarah kejurulatihan BAM Wong Chung Han sebaik menilai sistem pemarkahan tersebut secara terperinci. Memang akhirnya BWF menentukan bahawa scoring sistem 21 poin dengan 3 set itu dikekalkan. Jadi bagi kita
menerimalah dengan hati yang terbuka lah, dan welcome the decision lah. Menerusi AGM minggu lalu, 66.31% daripada 282 ahli BWF mengundi untuk mengekalkan format pemarkahan. Cadangan untuk menukar format kemenangan kepada 11 mata menerusi 5 set diinspirasikan Presiden BWF Paul Eric Hoy Larsen. Ia kemudian disusul Persatuan Badminton Indonesia dan Persatuan Badminton Maldives sebelum disokong Badminton Asia, Persatuan Badminton Korea dan Persatuan Badminton Taiwan. Ini merupakan kali ketiga cadangan untuk mengubah sistem pemarkahan gagal. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita terus perhatikan kepada paparan carta imej gempa radar. Dapat dilihat dengan lebih terperinci hujan dan juga ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Selangor, termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Negeri Melaka dan juga Negeri Johor. Ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga kelewat malam nanti. Manakala hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di pedalaman negeri Kelantan dan juga negeri Pahang masih lagi dijangkakan berpotensi untuk berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Untuk Sabah dan juga Sarawak dapat dilihat keadaan kelembapan yang tinggi hampir meliputi keseluruhan kedua-dua buah negeri terbabit, iaitu melibatkan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di bahagian pantai barat dan mula menyusur keluar ke wilayah Persekutuan Labuan, termasuklah di bahagian pedalaman negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak pula keadaan cuaca lebih tertumpu di bahagian Miri dan Limbang serta di bahagian barat negeri Sarawak. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Seterusnya kita perhatikan kepada amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa sehingga 29 Mei 2021 melibatkan kategori kedua di perairan Phuket. Manakala kategori pertama juga melibatkan kawasan yang dilorekkan dengan warna kuning ini, iaitu ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter bersama kelajuan angin kencang yang boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, amaran ini amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bubur kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Kita lihat pula kepada paparan model numerikal di jabatan kami untuk ramalan keesokan pagi. Dapat dilihat di Semenanjung Malaysia, keadaan hujan dan ribut petir hanya berpotensi berlaku di pesisiran pantai negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia menjelang 7 pagi esok. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula hanya meliputi bahagian perairan Sarawak serta perairan Sabah. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Met Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum.
Orang ramai dinasihatkan menjadi pengguna berdisiplin dan hanya membeli barang mengikut keperluan sekaligus. Cara ini dapat memendekkan tempoh berada di premis perniagaan susulan pelaksanaan operasi had maksima 2 jam sejak Rabu lalu. Sehubungan itu, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sembilan, Ain Arjuna Aziz Zaman, menyarankan pengguna menyenaraikan barangan yang ingin dibeli terlebih dahulu sebelum ke premis perniagaan. Ain Arjuna turut menasihati orang ramai supaya mengelakkan diri datang ke pusat beli belah dan pasar raya hanya untuk bersantai selain menangguhkan pembelian yang sekadar memenuhi kehendak semata-mata. Ia dapat mengurangkan interaksi dengan orang ramai sekaligus mampu mengurangkan penularan jangkitan COVID-19. Ain Arjuna bercakap kepada media selepas melakukan tinjauan sempena operasi had maksimum 2 jam di sebuah pasar raya di Seremban. Sebagai penguatkuasa kepada ICP Negeri Sembilan, selama 3 hari bermula 25 sehingga 27 semalam, seramai 172 individu yang mengunjungi premis perniagaan telah diperiksa secara rambang. Dan kami dapati masa yang paling lama diambil oleh pengunjung adalah selama 1 jam 50 minit. Manakala masa paling singkat dicatatkan adalah 15 minit. Dan pemeriksaan ini dilakukan di 6 hypermarket utama di negeri dan ianya akan diperluaskan kepada semua premis-premis perniagaan lainlah. Sementara itu, pengguna yang ditemui RTM menyambut baik SOP yang dikuatkuasakan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Itu macam bagi saya SOP tu lagi better bila dibuat macam ni. Okey, dia tampal nombor something just like this, masa macam tu. And then dia akan dapat detect lah folders yang lama ke dalam tu, sekejap ke macam tu. And then itu lagi macam memudahkan semua orang dah. So dia dapat limitkan berapa orang yang masuk, berapa lama orang kat dalam, macam tu lah. So saya bersyukur sebab kerajaan masih beri kita tempoh 2 jam untuk beli barang-barang keperluan. So gunakan masa tu dengan sebetul-betulnya. So kalau boleh nak keluar dari rumah tu tulis dulu senarai apa-apa. So saya rasa 2 jam tu cukup lah untuk kita beli keperluan yang kita nak. Lepas tu kalau boleh beli tu terus balik. Tak perlu nak pergi mana-mana ke, nak lepak ke mana-mana, macam tu lah. Seorang pelajar yang lengannya tersangkut di steering kereta miliknya terpaksa menghubungi talian kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan. 4 anggota bomba dikejarkan dengan sebuah jentera ke lokasi kejadian. Anggota bomba akhirnya berjaya membebaskan lengan pelajar jurusan undang-undang itu dengan menggunakan jeli pelincir. Tular di media sosial, video berdurasi 1 minit memaparkan saat pasangan suami isteri terpaksa melepaskan 2 anak kecil mereka untuk dijaga jiran. Ia berikutan pasangan berkenaan disahkan positif COVID-19 bersama 2 lagi ahli keluarga mereka. Susulan pengumuman penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau total lockdown fasa pertama mulai 1 hingga 14 Jun ini, Perdana Menteri memaklumkan sekiranya fasa pertama lockdown berjaya mengurangkan kes harian COVID-19, fasa kedua akan dilaksana. Ia akan membenar pembukaan semula beberapa sektor ekonomi yang tidak melibatkan perhimpunan besar serta boleh mematuhi penjarakan fizikal. Jelas beliau dalam kenyataan media, lockdown fasa kedua akan dilaksanakan untuk tempoh 4 minggu selepas fasa pertama berakhir. Setelah berakhirnya lockdown fasa kedua, langkah seterusnya ialah fasa ketiga iaitu melaksana PKP seperti yang berkuat kuasa ketika ini. Bagaimanapun, keputusan untuk beralih dari fasa satu fasa ke fasa berikutnya akan tertakluk kepada penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan sistem kesihatan awam negara tidak akan runtuh akibat penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi. Pelbagai sokongan dan bantuan akan diberi kepada Kementerian Kesihatan bagi memastikan kapasiti hospital dan pemberian vaksin meningkat dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Dalam pada itu, menerusi satu kenyataan media, Kementerian Kewangan akan memperincikan pakej bantuan kepada rakyat dan sektor ekonomi yang terkesan. Pengumuman mengenai pakej bantuan itu bakal diumumkan
dilakukan dalam tempoh terdekat. Justru, rakyat dinasihatkan untuk terus berdisiplin dan sentiasa mematuhi SOP ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, berita perdana edisi 28 Mei berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, dan teruskan juga berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan jumpa lagi.